yang dihormati Encik Wan Muhammad Hazani bin Wan Ibrahim, pensyarah bagi subjek Pembangunan Sosio-Ekonomi Malaysia MPU 2532 dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Siti Nur Hadijah binti Zainuddin, pemegang kad matrik KID 200604121. Saya adalah pelajar daripada Diploma Pendidikan Islam semester 5 kelas 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan membentangkan tajuk tentang perusahaan awam. Baiklah, pertama sekali saya akan menjelaskan definisi bagi perusahaan awam. Perusahaan awam adalah badan yang bersifat perindustrian, pertanian dan perdagangan yang dimiliki dan dikawal oleh kerajaan pusat atau wilayah atau kerajaan negeri. Badan-badan ini menjual barang-barang dan perkhidmatan atau kedua-duanya sekali dan dijangka membiayai keseluruhan atau sebahagian daripada operasinya dengan hasil dan kegiatan sendiri. Penjelasan definisi bagi perusahaan awam ini telah dijelaskan oleh A.H. Hansen, iaitu antara pegawai-pegawai kanan dari negara-negara yang sedang membangun di London ketika 1979. Baiklah, pada slide seterusnya saya akan membincangkan tentang ciri-ciri perusahaan awam. Ciri-ciri perusahaan awam ada 5. Yang pertama, dari segi bidang aktivitinya, iaitu perusahaan awam mempunyai bidang aktiviti yang berbagai-bagai seperti perindustrian, pertanian, perdagangan dan perniagaan. Kedua, dari segi operasi bagi perusahaan awam pula adalah operasi badan ini sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya dibiayai oleh hasil daripada operasi badan itu sendiri. Yang ketiga, perusahaan awam ini dikuasai, dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh kerajaan di Malaysia. Yang keempat, fungsi perusahaan awam ini adalah untuk menghasilkan dan menjual barangan atau perkhidmatan. Yang terakhir, iaitu dari segi bentuk organisasinya pula, ialah perusahaan awam ini mempunyai bentuk organisasi yang berbagai seperti perbadanan awam, jabatan dan juga syarikat. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor perusahaan awam di Malaysia. Baiklah, langkah-langkah penubuhan perusahaan awam di Malaysia telah bermula pada tahun 60-an dan 70-an, bila mana Malaysia baru sahaja merdeka dan sedang berusaha untuk berdikari untuk memajukan negara. Antara faktor penubuhannya adalah yang pertama, ketidakseimbangan sosioekonomi. Saya akan ceritakan sedikit bagaimana ketidakseimbangan sosioekonomi ini berlaku ketika zaman dahulu. Ianya berlaku pada tahun 60-an dan 70-an. Mengikut kepada peratus populasi, golongan Bumiputera adalah majoriti dengan perangkaan merangkumi 56.9% daripada jumlah populasinya ketika itu. Tetapi, pemilikan Bumiputera dalam ekonomi hanya 2.0% sahaja. Jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain. Ini mewujudkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum pada ketika itu. Jadi, wujudlah perusahaan awam pada tahun 60-an dan juga 70-an. Yang kedua, faktor bagi penubuhan perusahaan awam adalah sebabkan ketidakseimbangan ekonomi mengikut kawasan. Ianya menjelaskan tentang wujudnya ketidakseimbangan ekonomi mengikut kawasan, iaitu negeri di utara dan pantai timur. Semenanjung serta Sabah dan Sarawak agak ketinggalan dalam pembangunan jika dibandingkan dengan negeri di pantai barat semenanjung. Faktor bagi kewujudan perusahaan awam yang terakhir adalah pengurusan yang lebih fleksibel, iaitu kita sedia maklum bahawa rakyat memerlukan beberapa kemudahan asas seperti pengangkutan, telekomunikasi, bekalan elektrik dan lain-lain. Pihak swasta tidak sesuai menjalankan aktiviti tersebut dan demi menjaga kebaikan dan kebajikan sosial masyarakat, kemudahan-kemudahan ini disediakan oleh kerajaan melalui perusahaan-perusahaan awam dan syarikat-syarikat milik kerajaan bagi mengelakkan prosedur-prosedur yang ketat dan mendapatkan sistem pengurusan yang lebih fleksibel, sistematik dan lebih teratur. Baiklah, slide yang seterusnya saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan awam ini ditubuhkan. Yang pertama, keperluan kerajaan dalam menyediakan inisiatif pembangunan, iaitu menjelaskan tentang
inisiatif-inisiatif kerajaan kepada rakyat mungkin akan diberikan dalam bentuk sama ada penyediaan inisiatif untuk pelaburan dan promosi aktiviti industri, sama ada secara penyertaan langsung pelaburan atau bantuan kewangan kepada perusahaan swasta. Yang seterusnya, penyediaan inisiatif kerajaan ke atas pembangunan infrastruktur dan aktiviti asas seperti diamalkan di El Salvador, iaitu di negara barat. Yang kedua, tujuan perusahaan awam ini ditubuhkan adalah untuk kewujudan prioriti-prioriti pembangunan yang lebih khusus, iaitu menjelaskan bahawa mungkin tidak akan dapat dikenal pasti jika ia diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan swasta, di mana kewujudan prioriti pembangunan yang khusus yang mungkin tidak akan dapat dikenal pasti jika ia diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan swasta. Maksudnya kerajaan lebih berhati-hatilah tentang prioriti pembangunan ni, bukan diberi tanggungjawab sepenuhnya kepada perusahaan swasta saja, tapi perusahaan awam juga dipertanggungjawabkan untuk mengurus prioriti pembangunan yang lebih khusus. Seterusnya, tujuan perusahaan ini ditubuhkan juga adalah kerajaan juga mungkin berkemahuan untuk mewujudkan simpanan dengan lebih cepat, supaya perusahaan awam yang tidak menumpukan motif keuntungan akan segera dapat mencapai tujuan ini. Selain itu, tujuan perusahaan awam ini ditubuhkan adalah untuk mewujudkan keseimbangan agihan pendapatan di antara rakyat, supaya kekayaan negara dapat dinikmati secara adil dan saksama di antara rakyat-rakyat di Malaysia. Selain itu, perusahaan awam ini ditubuhkan adalah sebagai ejen pembangunan di kawasan-kawasan kurang maju, supaya pembangunan ekonomi tidak tertumpu kepada satu-satu kawasan tertentu sahaja. Dan yang terakhir, perusahaan awam ini ditubuhkan adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, juga sebagai alat pencepat proses pembangunan untuk memajukan sebuah negara, terutamanya di negara kita lah, di Malaysia. Itu adalah antara tujuan perusahaan awam ini ditubuhkan di negara Malaysia. Di samping itu, saya juga akan menjelaskan kepada anda semua tentang sejarah perkembangan perusahaan awam di Malaysia mengikut peringkat-peringkat tertentu daripada zaman dahulu sehingga terkini. Yang pada tahap yang pertama iaitu ketika jangka masa sebelum kemerdekaan. Seterusnya selepas kemerdekaan sehingga tahun 1969, dan berlarutan ke era DEB, dan yang terakhir pada era penswastaan, iaitu pada era abad ke-21 inilah. Baik, saya akan menceritakan sejarah yang pertama, iaitu ketika perusahaan awam ini mula-mula ditubuhkan pada jangka masa sebelum kemerdekaan. Baiklah, pada peringkat ini, perusahaan awam lebih berfungsi untuk menyediakan kemudahan-kemudahan perkhidmatan, keselamatan sosial dan kesihatan sahaja. Tak ada berkaitan dengan perniagaan, belum lagi, sebab pada peringkat ini ketidakseimbangan ekonomi kurang diberi perhatian oleh penjajah kerana keutamaan mereka adalah kepada pertumbuhan ekonomi. Kemudahan-kemudahan infrastruktur yang dibina adalah untuk memenuhi keperluan syarikat-syarikat mereka saja. Sehingga tahun 1957 terdapat 23 buah perusahaan awam, tetapi hanya Rida dan Felda sahaja yang memberi perhatian terhadap isu-isu ketidakseimbangan ekonomi. Kita pergi pula pada seterusnya, iaitu ketika selepas kemerdekaan sehingga tahun 1969. Pada peringkat ini, peranan perusahaan awam sebagai agensi yang menyediakan kemudahan asas kepada rakyat berterusan dalam rancangan pembangunan ekonomi pertama, iaitu RPE1 pada tahun 1956 hingga 1960, dan RPE2 iaitu pada 1961 hingga 1965. Rida ketika selepas kemerdekaan hingga tahun 1969 telah dibubarkan kerana ianya gagal mencapai matlamat meningkatkan taraf ekonomi kaum Bumiputera dan digantikan pula dengan MARA. MARA pula ditubuhkan untuk memaju, mendorong dan memudahkan pembangunan ekonomi dan sosial di kalangan kaum Bumiputera bagi mempercepatkan penyertaan mereka dalam bidang perniagaan dan perindustrian. Okey, pada zaman ini mulanya mereka mengutamakan dalam bidang perniagaan dan perindustrian. Dan antara 1957 hingga ke 1968, sebanyak 38 perusahaan awam baru ditubuhkan, termasuklah LUTH
Lembaga Pelabuhan Kelang, Porla dan Fama. Kebanyakan perusahaan awam yang ditubuhkan adalah dalam bentuk memberi kemudahan kredit, menyediakan perkhidmatan pengembangan, membekalkan input pertanian dan mengawal pasaran keluaran pertanian pada ketika selepas kemerdekaan hingga tahun 1969. Okey, seterusnya kita akan dengar penjelasan tentang perusahaan awam pada era DEB. Pada era DEB, badan-badan seperti Pernas, FIMA, UDA dan sebagainya telah aktif dalam bidang-bidang perniagaan dan perindustrian, baik secara usaha sama maupun secara usaha persendirian. PKEN diwujudkan di semua negeri dengan peranannya lebih kepada menggalak, mewujudkan dan menjalankan pembangunan negeri masing-masing. Seterusnya, sektor perusahaan awam ini telah berjaya dijadikan jentera pelaksanaan dasar awam, bukan sahaja dalam memajukan pembangunan sosio-ekonomi negara, tetapi secara khususnya telah berjaya membantu dalam mencapai matlamat DEB pada era tersebut. Di antara tahun 1969, sebanyak 60 perusahaan awam baru telah ditubuhkan berbanding hanya 38 pada masa lepas merdeka sehingga 1968. Dan yang terakhir, pada era penswastaan, iaitu ketika pada era penswastaan, peranan perusahaan awam berkurang. Beberapa perusahaan awam telah diswastakan dan dilepaskan kepada milikan individu atau syarikat persendirian. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan masih memiliki sejumlah ekuiti yang besar dalam agensi ini. Slide seterusnya, saya akan membincangkan tentang bentuk perusahaan awam. Antara bentuk perusahaan awam adalah yang pertama, jabatan kerajaan. Jabatan kerajaan ini adalah badan yang menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan penetapan dasar, peraturan kewangan, juga pengambilan kaki tangan adalah tertakluk kepada semua peraturan kerajaan. Yang kedua, bentuk perusahaan awam adalah perbadanan awam, iaitu juga dikenali sebagai badan-badan berkanun, merupakan bentuk organisasi komersial yang bebas, ditubuhkan dengan kehendak kerajaan di luar daripada rangka kerja jabatan-jabatan kerajaan dan undang-undang syarikat, sebaliknya di bawah undang-undang yang khusus yang menetapkan tujuan-tujuan badan ini, terutama pentadbirannya, kegiatan-kegiatannya, tanggungjawab dan sebenarnya. Secara umum mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Perbadanan awam ini penubuhannya adalah di bawah undang-undang khusus. Kedua, entiti sendiri dari segi undang-undang, iaitu boleh mendakwa dan didakwa. Yang ketiga, peruntukan untuk menyediakan modal atau untuk menuntut kerugian adalah tanggungan sendiri. Yang keempat, kebanyakannya kaki tangan bukan terdiri daripada pegawai kerajaan. Syarat-syarat perkhidmatan ditentukan oleh perbadanan sendiri. Sebagai contoh, perbadanan awam ini kita boleh lihat seperti UDA, PKEN dan MARA. Seterusnya, bentuk perusahaan selain daripada jabatan kerajaan dan perbadanan awam adalah syarikat kerajaan. Penubuhannya adalah mengikut undang-undang syarikat. Kerajaan memegang sekurang-kurangnya 51% ekuiti modal. Badan ini tidak perlu menimbangkan perkhidmatan sosial, tetapi sebaliknya ianya lebih tertumpu kepada memperolehi keuntungan untuk syarikat sahaja. Sebagai contoh, kita boleh lihat seperti Pernas, MAS, FIMA dan sebagainya. Banyak negara menubuhkan syarikat kerajaan berasaskan kepada beberapa faktor, termasuklah yang pertama, senang dibentuk berbanding dengan perusahaan lain. Kerajaan boleh mengubah nisbah milikan ekuiti melalui pembelian saham mengikut keperluan keadaan. Yang terakhir, boleh berfungsi di bawah undang-undang seperti dikenakan ke atas sektor swasta. Disebabkan itulah kerajaan lebih mengutamakan bentuk perusahaan dari segi syarikat kerajaan berbanding bentuk perusahaan awam yang lain seperti jabatan kerajaan dengan perbadanan awam. Slide seterusnya menjelaskan tentang prestasi-prestasi perusahaan awam di Malaysia. Pengujudan perusahaan awam telah bermula sejak di zaman penjajahan British lagi, seperti mana yang sedia maklum, dengan adanya KTM, LLN dan lain-lain. Tetapi selepas era DEB dilancarkan pada awal tahun 70-an, lebih banyak lagi perusahaan awam telah ditubuhkan. Seterusnya, matlamat utama penubuhannya adalah bagi mendekatkan
jurang perbezaan taraf ekonomi antara kaum yang begitu ketara. Pada ketika itu, pegangan ekonomi Bumiputera hanya sekitar 2.0% saja. Dengan lahirnya DEB selepas didesak oleh Kongres Ekonomi Bumiputera pada tahun 1965, pelbagai strategi telah dirancang oleh kerajaan bagi meningkatkan pengusahaan Bumiputera dalam ekonomi. Untuk mencapai matlamat tersebut, kerajaan mengambil keputusan untuk mengambil bahagian secara langsung dalam penubuhan dan operasi bagi pelbagai perusahaan yang produktif. Oleh itu, lahirlah berbagai perusahaan awam dengan bilangan yang banyak. Ini menyebabkan kawalan kerajaan ke atas setiap satunya semakin lemah. Perusahaan awam yang banyak ini telah menjadikan tanggungan besar kepada kerajaan, termasuklah pembelanjaan sektor awam, hutang kerajaan makin bertambah dan pembelanjaan untuk rakyat juga semakin kritikal. Perkara ini berlarutan sehingga di tahun 80-an di mana ekonomi negara terjejas akibat krisis ekonomi di seluruh dunia. Pendapatan dan pembelanjaan kerajaan menjadi tidak seimbang. Pada tahun 1986, hutang tertangguh Malaysia adalah berjumlah 50.99 juta ringgit dan 1/3-nya adalah berpunca daripada perusahaan awam. Perusahaan awam ini juga tidak memberi keuntungan hasil dari kegiatannya. Walau bagaimanapun, dari segi pencapaian matlamat DEB, perusahaan awam telah berjaya sedikit dalam mendekatkan jurang perbezaan taraf ekonomi Bumiputera dengan kaum lain. Tetapi kesan sebaliknya telah menyebabkan kerajaan terbeban dengan masalah untuk menanggung pembelanjaan perusahaan awam tersebut. Antara punca berlakunya masalah tersebut adalah tekanan masalah kejatuhan ekonomi negara. Selain itu, kejatuhan hanya barangan komoditi. Yang ketiga, perancangan dan pengurusan awam yang tidak efektif. Mungkin berlaku dalam kalangan staf-staf yang bekerja di bawah kerajaan. Yang terakhir, penumpuan kerajaan kepada perusahaan awam yang menguntungkan sahaja seperti Syarikat Emas, MISK dan lain-lain. Ini adalah contoh jadual bagi perangkaan keuntungan atau kerugian di Malaysia ketika 1986. Secara keseluruhannya, yang boleh saya jelaskan di sini bahawa di Malaysia, penswastaan entiti awam diperhebat hanya selepas permulaan dasar penswastaan pada 1983. Sejak 1983, dasar ini telah digiatkan. Banyak entiti awam diswastakan di bawah pelbagai cara penswastaan yang diperkenalkan oleh kerajaan. Kedua-dua sektor awam dan sektor swasta mendapat manfaat daripada penswastaan. Pemindahan khidmat awam kepada sektor swasta berjaya mengurangkan pembelanjaan kerajaan dan dana yang dijimatkan telah digunakan untuk membiayai projek pembangunan ekonomi yang lain. Entiti yang diswastakan juga menyaksikan peruntukan sumber yang cekap serta peningkatan produktiviti pekerjanya. Di bawah pelbagai cara penswastaan, banyak peniaga milik Bumiputera diwujudkan. Kesimpulannya, kegiatan ekonomi negara sedang membangun dan berkembang dengan selari di antara perusahaan awam dan juga penswastaan. Walau bagaimanapun, di bawah rancangan Malaysia ke-7, kerajaan akan meneruskan usahanya untuk menggalak dan mengukuhkan perundangan sedia ada bagi membantu proses penswastaan di Malaysia. Dan juga kerajaan akan berusaha untuk memperbaiki ekonomi negara dengan secepat mungkin bagi memudahkan rakyat-rakyat di Malaysia untuk menjalani kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dan saya doakan anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Jangan lupa like, share dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.